Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Zulkifli bin Ibrahim, nombor matriks 273882, merupakan pelajar UUM PES, Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Awam. Kali ini saya akan mengupas satu isu berkenaan tugasan saya yang bertajuk pendatang tanpa izin yang berlaku di dalam negara kita, Malaysia, khususnya negeri Sabah. Kali ini saya akan mengupas, saya akan berkongsi kepada tuan-tuan tentang kebanjiran dan kedatangan pendatang tanpa izin di dalam negara kita, Malaysia, khususnya negeri Sabah lah. Di mana kita sebagai rakyat Sabah, rakyat Malaysia, begitu sinonim dengan isu kebanjiran dan kedatangan pendatang tanpa izin di dalam negara kita, khususnya negeri Sabah, di mana kedatangan pendatang tanpa izin melalui negara jiran yang hampir dengan negeri Sabah, contohnya daripada negara Filipina dan negara Indonesia, di mana kedua negara ini yang berjiran hampir dengan negara Malaysia begitu senang untuk datang ke negara kita, khususnya negeri Sabah, di mana isu ini telah berlaku sekian lama dan berbagai usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan terdahulu dan sehingga kini untuk menyekat ataupun melakukan penguatkuasaan undang-undang agar pendatang tanpa izin ini tidak terlalu banyak memasuki di dalam negara kita, khususnya negeri Sabah. Penguatkuasaan telah dilakukan di mana pintu-pintu ataupun kawalan sempadan negara telah diperketatkan, namun terdapat laluan-laluan tikus yang membolehkan mereka masuk ke dalam negara kita, khususnya negeri Sabah. Tetapi laluan tikus ini juga telah dikenal pasti oleh pihak kerajaan, di mana penguatkuasaan telah dilakukan yang lebih ketat agar kemasukan warga asing yang tidak memiliki dokumen ataupun sinonim dia pendatang tanpa izin dapat dihalang untuk memasuki negara kita. Okey tuan-tuan, teruskan bersama saya dalam perkongsian isu kebanjiran dan kedatangan pendatang tanpa izin di dalam negara kita, khususnya negeri Sabah. Semoga ianya memberi pengetahuan sedikit khususnya kepada generasi muda berkenaan tentang isu pendatang tanpa izin. Saya juga terlebih dahulu memohon maaf sekiranya isu yang saya kongsikan ini menimbulkan isu sensitif berkenaan tentang suku kaum ataupun bangsa di dalam negara kita, Malaysia, khususnya negeri Sabah. Tapi saya tidak berniat langsung untuk menimbulkan isu sensitif itu, tetapi saya lebih kepada isu berkenaan tentang pendatang tanpa izin. Semoga tuan-tuan terhibur dan mendapat sedikit perkongsian pengetahuan daripada video tugasan saya ini. Terima kasih dan selamat menonton. Tahun 2018, Malaysia mempunyai populasi penduduk seramai 32,4 juta orang. Daripada jumlah tersebut, Islam merupakan negeri yang mempunyai penduduk paling ramai, diikuti oleh Sabah, Johor, Sarawak dan Perak.
itu adalah anggaran penduduk berdasarkan Jabatan Perangkat Malaysia tahun 2016. Kelima-lima negeri tersebut masing-masing mempunyai faktor tersendiri yang menyebabkan negeri tersebut menjadi daya tarikan orang ramai. Seperti yang aku katakan tadi, mengikut anggaran penduduk berdasarkan Jabatan Perangkat Malaysia tahun 2016, Sabah merupakan negeri di tempat ketiga yang mempunyai populasi penduduk paling ramai. Mengikut statistik, memang jumlah penduduk di Sabah semudah itu dihitung, tetapi secara realitinya tidak sesimpel itu karena masalah pendatang asing tanpa izin. Saat kita bahas tentang PTI, pasti kita bahas tentang kerajaan, pasti tentang politik. Sayangnya video ini bukan berbicara 100% mengenai politik, tetapi PTI. Aku tahu dalam pikiranmu apa saat kita berbicara mengenai PTI. Pasti kamu menyangka PTI itu adalah datangnya daripada golongan yang what we call pilak. Salah, asal kamu tahu PTI itu tidak datang daripada golongan seperti yang kamu maksudkan itu, tetapi ia datang daripada beberapa buah negara jiran seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina, Nepal, dan sebagainya. Menurut research yang telah kulakukan, jumlah PTI di Sabah sejak 5 tahun kebelakangan ini meningkat saban tahun. Bahkan ada beberapa sumber yang merekodkan bahwa jumlah PTI di Sabah itu sudah melebihi jumlah penduduk asal di Sabah. Berita Astro Awani juga mengeluarkan kenyataan kalau jumlah sebenar pendatang tanpa izin di Sabah itu sukar diketahui. Tetapi kesahihan semua itu tidak usah diperdebatkan karena semua itu tidak penting sama sekali. Saksi atau fakta sebenar kamu boleh dapati dengan matamu sendiri. Kita ambil skop yang lebih kecil. Coba bandingkan 10 tahun ke belakang status orang awam yang berkeliaran di Central Point, salah satu shopping mall yang terkenal di Sabah, dengan sekarang. Itu skop yang lebih kecil, belum mukim, belum daerah. Kebanjiran PTI yang jumlahnya sama sekali tidak diketahui sudah pastinya memberi beberapa impact negatif kepada negeri Sabah itu sendiri. Sebagai contohnya masalah sosial, ekonomi, dan demografi penduduk Sabah. Aku tidak membawa kamu untuk mencari ini angkara siapa dan pihak mana yang harus bertanggung jawab atas masalah ini, karena pada akhirnya semua orang pasti menyalahkan politik. Sesudah politik kerajaan ya pastilah pemimpin. Saling menyalahkan antara satu sama lain bukanlah satu solusi yang terbaik. Ya bagaimana mungkin mau aman kalau saling mau kasih salah-salah? Anjing. Aku punya pandangan ke hadapan. Jika masalah PTI di Sabah tidak diselesaikan, penduduk asal akan menjadi orang asing, sedang orang asing memerintah penduduk asal. Jangan tanya bagaimana mungkin ia bisa berlaku, karena persoalannya, bila masalah PTI di Sabah berakhir, Ramai 562 pendatang asing tanpa izin parti diusir keluar dari Sabah melalui Pelabuhan Sandakan pada Selasa. Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah SH Salehah Habib Yusof berkata, pengusiran parti itu menjadikan jumlah yang diusir untuk sepanjang tahun ini meningkat kepada 12,948 orang. Menurutnya secara keseluruhan seramai 1,527 parti telah diusir sejak tahun 1990. Katanya proses pengusiran yang dijalankan setiap minggu itu lancar menerusi kerjasama dengan beberapa agensi lain. Ia termasuk penyelarasan tanggungjawab, penghantaran pulang parti dari Sabah bersama Jabatan Imigresen Malaysia serta pelbagai agensi lain. Justru operasi pengusiran itu akan terus dijalankan dengan matlamat menjadikan Sabah bebas daripada parti. Pagi ini saya akan membuat temu bual bersama seorang penganalisis isu semasa, orang lama, Tuan Jun Junaidi yang berasal daripada daerah Beluran. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya akan membuat perkongsian sedikit berkenaan tentang berita online, news. Okey. Berkaitan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat
Ketua Menteri Sabah Datuk Safi Apdal berkenaan tentang proses pengusiran PTI bagi negeri Sabah ini yang telah bermula pada tahun 1990 hingga 8 November 2019, di mana seramai 587,443 orang telah diusir ke negara asal. Pada tahun lalu juga sehingga November sebanyak 80 kali pengantaran telah dilakukan yang ke negara asal melibatkan seramai 9,419 orang PTI. Pengurusan PTI juga telah bekerjasama dengan pihak kerajaan Kedutaan Filipina dan Konsul Kedutaan Indonesia bagi mempercepatkan dokumentasi PTI dapat dilakukan agar pengusiran dapat dilakukan dengan kadar segera. Okey, kita teruskan bersama dengan Tuan John Junaidi bagi perkongsian berkenaan tentang isu kebanjiran dan kedatangan PTI ini. Soalan saya bersama beliau, yang pertama adalah pandangan Tuan John Junaidi, apakah punca ataupun faktor yang menyebabkan kebanjiran ataupun kedatangan PTI di dalam negara kita, khususnya negeri Sabah ini? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, apakah cadangan daripada beliau yang lain mengenai langkah kerajaan yang telah dilakukan sebelum ini untuk mengatasi kedatangan ataupun kebanjiran PTI di Sabah ini khususnya terus berlaku. Itu sajalah soalan saya untuk pagi ini kepada Tuan John Junaidi. Seterusnya kita akan terus bersama kepada sesi temu bual ini. Tuan-tuan boleh terus bersama saya untuk perkongsian berkenaan tentang isu ini. Bagi pandangan Cik, apakah punca ataupun faktor yang menyebabkan kebanjiran ataupun kedatangan PTI dalam negara kita, khususnya negeri Sabah ini? Ya, terima kasih Joko Pintai. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar, kepada juga kawan-kawan, kepada student dan kepada Joko Ibrahim. Saya ingin berkongsi sedikit pengalaman di sini tentang perkara-perkara sebegini berkait isu PTI di Sabah. Terlebih dahulu saya ingin katakan di sini, PTI ini bukan baru wujud pada hari ini, tapi memang berlaku pada yang terlebih dahulu, bermula daripada era-era tahun 80-an. Kita di situ dimulai akibat oleh pertama sektor keperluan kerja, maksudnya peluang pekerjaan yang diperlukan oleh masyarakat dari Indonesia, juga Filipina, dan disusuli pula dengan keadaan perang saudara yang berlaku di Filipina, menyebabkan kebanjiran PTI ini ada di Sabah. Bermula daripada pelarian perang, dan kemudian ditangani melalui pelarian perang, akhirnya berlaku menjadi hari ini. Pada hari ini sudah tidak berlaku perang di kawasan selatan Filipina, sudah tidak wujud lagi perang, dan maka pelarian perang itu wujudlah satu kejadiannya ataupun sinonimnya yang kita katakan pada hari ini adalah PTI ataupun pendatang tanpa izin yang berlaku di Sabah. Saya ingin berfungsi juga sedikit perkara-perkara begini. Pengusiran ini bukan saja berlaku pada hari ini ataupun melalui tahun 1990 ini, bukan berlaku, tapi ya sejak tahun 80-an memang sudah berlaku pengusiran, tapi tidaklah sebanyak mana pengusiran. Bila sejak pada era-era tahun 90-an ini, maka bermulalah cerita-cerita isu PTI, dan dia tidak ada lagi dikategorikan sebagai pelarian perang pada masa itu. Jadi kita berbalik pada cerita PTI, sudah tidak lagi pada pelarian perang.
tidak wujud sudah keluar masa itu, dan dia berwujud pada isu-isu ataupun cerita-cerita isu PTI ini berlaku di Sabah. Nah, bila sudah pengusiran dan pengusiran itu seperti mana yang kita katakan tadi, ya memang betul sudah berlaku sejak beberapa kerajaan yang lalu. Pengusiran ini sudah berlaku melalui daripada parti PBS, ya pengusiran juga berlaku, juga berterusan pada UMNO BN, kerajaan UMNO BN yang memerintah negara Malaysia lah, amnya Sabah. Juga berlaku ini pengusiran PTI ini, dan disusuli pula dengan kerajaan yang terbaru sekarang ini warisan. Ya, tapi itulah ada wujud-wujud anasir-anasir yang tidak kita boleh puas hati. Kita sebagai rakyat ini kita tidak puas hati pasal pengusiran ini tidak menampakkan satu kesan yang cukup baik. Tidak nampak kesan di situ, tidak nampak kesan. Jadi kita mau kerajaan sekarang ini buat lebih baik, yang terbaik untuk menepati rasa kita sebagai rakyat Sabah ini, menepati cita apa yang kita ulangi semula. Apa yang kita mau dengan kerajaan ini mesti menepati cita rasa rakyat itu yang dibelenggu senjata, dibelenggu oleh ketakutan dan kerisauan berkait PTI ini, yang berkait PTI di Sabah yang ada pada hari ini, yang tidak dapat kita atasi sampai ke hari ini, sukar untuk kita atasi. Jadi kita minta kerajaan untuk coba lebih terbaik dan lebih terbaik untuk mengatasi isu-isu kebanjiran PTI di Sabah ini. Oke. Itu yang kita inginkan. Oke, terima kasih Cik atas perkongsian berkenaan tentang punca dan faktor kebanjiran dan kedatangan PTI di dalam negara kita, khususnya negeri Sabah ini. Soalan saya yang kedua dan yang terakhir lah buat kepada Cik, apakah cadangan yang lain, Cik, cadangan yang lain, langkah selain daripada yang kerajaan telah lakukan pada masa ini untuk mengatasi keadaan kedatangan PTI ataupun kebanjiran PTI ini terus berlaku di dalam negeri Sabah khususnya ini? Ya, terima kasih. Ya, saya juga memberi sedikit cadangan kepada kerajaan, jika boleh perbaiki dan atasi lagi lebih terbaik daripada apa yang dilakukan hari ini berkait isu kebanjiran PTI di Sabah, untuk mengatasi setiap kerisauan rakyat pada hari ini, rakyat Sabah pada hari ini berkait isu PTI. Pasal kita berbalik lagi cerita semula, cerita apakah kesan keburukan yang berlaku jika kebanjiran PTI ini berlarutan di Sabah. Satu dia punya kesan keburukan dia adalah jenayah di Sabah berlaku, itu berlaku. Boleh dikatakan 70% jenayah yang berlaku di Sabah dilakukan oleh masyarakat pendatang ataupun PTI ini. Jadi ini memberi kesan buruk pada kita punya negeri Sabah dan juga rakyat Sabah. Jadi kita ingin kerajaan ubah dasar untuk mengatasi sejauh mana boleh memberi kesan supaya PTI ini berkurangan di Sabah, berkurangan. Dan kalau boleh kesan dia sudah tidak ada PTI lagi, okelah kita berambil balik pada yang sudah berlaku, maksudnya sudah berlaku yang biasanya masyarakat ini sudah terkawin ataupun sudah mendapat kerakyatan di Sabah, yaitu kita bagi peluang untuk, tapi untuk menambah ataupun kebanjiran akan berlaku di Sabah, ini harus diatasi oleh kerajaan yang terkini ataupun kerajaan yang ada pada sekarang. Terutama persempadan itu harus diperketatkan daripada soal keselamatan dalam negeri, yaitu sempadan harus diperketatkan pengawalan dia. Itu satu. Kedua, haruslah dibagi kerajaan-kerajaan yang negara-negara yang terdekat ini yang berafiliasi pada kita negara Malaysia ini, amnya Sabah, yang selalu dihadiri oleh pendatang, terutama dari Indonesia dan Filipina. Pada Filipina ini, negara Filipina ini yang biasa masuk secara laluan tikus, kebanyakannya kita harap kerajaan kawali laluan tikus yang selalu digunakan oleh pendatang tanpa izin menyelusup masuk ke negeri kita. Ini perlu diperketatkan, keselamatan perlu diperketatkan, itu perlu. Betul.
Dan selebihnya saya pikir kerajaan harus ambil langkah lebih selamat untuk mengimbangi yang sudah ada di dalam Sabah ini. Terutama yang sudah terkawin, yalah bagilah dia peluang. Kita bagi dia peluang supaya kita beri kesan dia bila dia melakukan sesuatu. Terutama yang sudah kawin, beranak pinak, dan anak-anak mereka sudah juga jadi warga negara dalam di Sabah ini. Itu bagi peluang lah, tapi jangan tambah. Tolong kawali yang masuk lagi, yang akan membanjiri memasuk lagi ke negeri ini. Itulah keperluan kita. Begitu saja. Untuk itu terima kasih pada perfungsian ini, terima kasih pada Inci JGP Ibrahim, seorang pelajar Inggris, dan ini sajalah yang saya dapat bagi perfungsian sedikit tentang berkait isu PTI ini, dan juga saranan saya supaya kerajaan lebih ambil tindakannya lebih drastik untuk mengatasi ini isu PTI. Itu saja harapan saya untuk terima kasih lah. Itu saja harapan saya untuk kerajaan supaya mengatasi masalah-masalah pendatang di negeri Sabah ini. Dan terima kasih juga lah kepada Inci Zulkifli Ibrahim, seorang pelajar daripada Universiti Utara Malaysia, memberi sedikit saya peluang untuk ditemu ramah pada hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Begitulah perkongsian daripada perkongsian sedikit daripada Tuan John Junaidi. Saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak di atas kesudian Tuan John Junaidi di atas temu bual berkaitan isu kebanjiran dan kedatangan PTI di dalam negara kita ini, khususnya negeri Sabah ini. Semoga ianya memberi sedikit sebanyak pengetahuan kepada generasi muda masa ini. Dengan ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum dan terima kasih Tuan.